Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani. Analisis Awani malam ini memberi tumpuan bagaimana kita mendengar dan juga mengetahui sikit sebanyak permasalahan golongan petani, peladang dan juga peternak, dan kita bercerita mengenai sektor pertanian negara kita pada hari ini. Kerana kalau dahulu kita mungkin memandang bahawa sektor pertanian ini sebagai penyumbang ekonomi terbesar negara, dan ini mungkin satu masa sedikit menguram ataupun sedikit kesampingkan, tapi hari ini kita bercerita mengenai sektor pertanian bukan sahaja dalam aspek memberi pendapatan kepada masyarakat ataupun rakyat, tapi ini adalah sebahagian daripada bagaimana kita melihat ini adalah salah satu komponen penting dalam perkara seperti keselamatan makanan dan bagaimana pertanian yang sustainable itu mampu menjamin keselamatan makanan di masa akan datang. Jadi kita nak bercerita dinamik baru pertanian Malaysia. Jadi bersama dengan saya Datuk Abdul Rahman Ismail, merupakan pengurus besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Kalau kita mulakan dengan Pertubuhan Peladang Kebangsaan contohnya, kalau saya baca daripada sejarahnya, ianya ditubuh selepas Allahyarham Tun Abdul Razak pulang dari Taiwan pada ketika itu. Dan hari ini kita masih lagi memandang bahawa Taiwan adalah salah satu negara yang begitu berjaya dalam sektor pertaniannya. 1/3 daripada Taiwan tanahnya saja boleh digunakan. Sikit saja, tapi daripada segi kemajuan dan juga bagaimana ia menyumbang kepada ekonomi dan juga dieksport keluar, itu menjadi satu kisah yang menarik juga di situ. Bagaimana kita sikit sebanyak melakukan pembandingan, bagaimana kita perlu melihat sektor pertanian pada hari ini dalam konteks yang baru. Dan mungkin selepas itu Datuk boleh kongsikan juga apakah permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan peladang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, ini pertubuhan pertama kita. Izinkan saya memperkenalkan sedikit pertubuhan peladang ini sepintas lalu. Betul macam kata tadi, asas walaupun pertubuhan peladang ini kita dah mula tahun 60-an lagi sebenarnya. Untuk ada masalah semasa pada masa itu dalam sektor pertanian, tetapi apabila Allahyarham Tun pergi ke Taiwan belajar dan sebagainya dengan pasukan sendiri dan melihat satu kaedah penyatuan sektor pertanian ini melalui satu gerakan yang dipanggil Pertubuhan Peladang. Jadi gerakan kita ni bermula di kampung yang kita panggil unit peladang. Sekarang ni kita ada 7,200 lebih. Kemudian dia pergi di peringkat daerah, kita ada 276 di peringkat daerah. Sekarang ni kita panggil Pertubuhan Peladang Kawasan. Dan kita ada di peringkat negeri, kita ada termasuk wilayah Persekutuan Labuan, kita ada 14 Pertubuhan Peladang negeri dan kita ada NAFAS di peringkat kebangsaan. Jadi sekarang ni gerakan kita tu itulah dia. Dan sekarang ni kita ada seramai 820,000 orang lebih ahli keluarga tani yang bergabung sebagai ahli peladang. Jadi balik kepada persoalan tadi, bagaimana keadaan ataupun senario sektor pertanian sekarang ni, ataupun kita kalau kita boleh kata tanggapan dalam sektor pertanian ni, biasanya yang kita dah sinonim dengan sektor pertanian ni, kita bercakap dari segi kalau pertanian tu kita anggap sektor yang sektor yang miskin, sektor kebelakang, sektor orang tua, sektor yang kerja kotor. Kita rasa macam orang muda rasa tak cool lah kerja di pertanian kan. Tak glamour lah, kita kata glamour kan. Walhal pengalaman saya sendiri, saya pernah kerja di Kuantan, di Pahang, di Kuantan Pahang. Ada seorang orang muda tanam sayur tak sampai 1 hektar. Tapi dia boleh beli masa tu popular Proton Iswara kan. Kita makan gaji pada masa tu, beli kereta kita kena ambil finance ataupun loan kerajaan. Tapi dia dengan tanam sayur, dia boleh beli aliran tunai sendiri. Dia boleh beli cash pada masa itu. Jadi ianya bukan satu perkara yang tidak menjaminkan pulangan yang baik, ianya lebih kepada tanggapan. Dan bagaimana hari ini kita bercerita kalau dalam aspek yang lebih besar, kita melihat dahulunya mungkin sektor pertanian itu kita menganggap bahawa ini lebih pada bentuk tradisional. Kalau ini kita sibuk daripada zaman selepas pasca kemerdekaan, kita mungkin strategi dan bentuknya tradisional. Akan tapi hari ini kalau kita bercerita mengenai ini adalah memberi sumber pendapatan kepada negara, ini perlu diuruskan dengan masuknya inovasi-inovasi baru dan juga adanya teknologi yang baru. Ini untuk memastikan bahawa kita dapat menghasilkan pertanian yang memberikan impak yang tinggi. Itu tujuan kita dan juga fokus kita pada hari ini. Tapi tadi kita ada bincang bahawa bagaimana kita mungkin berada di tengah-tengah
kita ingin menuju ke atas tapi kita masih lagi terkongkong di bawah, dan bagaimana perubahan itu mungkin ada dan kita dapat dapatkan jurang sikit sebanyak? Dia pertanian, walau apa bidang ekonomi pun, dalam apa bidang ini yang kita buat pun, bukan saja pertanian. Kalau kita ambil contoh negara kita sebelum menjadi negara industri sekarang ni, masa itu nak mengubah daripada pertanian kepada industri mengambil proses yang agak lama. So begitu juga dengan sektor pertanian. Jadi untuk merubah daripada pertanian tradisional kepada pertanian berteknologi tinggi, berimpak tinggi, dia akan makan masa. Kan? Sebab contohnya begini, dahulu pertanian kita kaitkan dengan menggunakan tenaga buruh yang tinggi, ataupun kita kata labor intensif, kan? Tapi sekarang ni dengan kekurangan tenaga buruh, kekurangan tanah dan sebagainya, kita perlu beralih daripada pertanian sedemikian kepada pertanian yang berteknologi tinggi, yang berbentuk capital intensif, yang memerlukan pelaburan. Jadi sekarang ni kita kena ambil bahawa pertanian itu sendiri adalah satu industri. Jadi ini yang kita nak perubahan ni, kerana rata-rata kalau kita tengok daripada statistik yang ada, sektor pertanian kita sekarang ni, kita bercakap ni pasal pekebun kecil, bukan estate. Pekebun kecil, pemilikan tanahnya kecil. Buat masa ini dari segi pengetahuannya, ilmunya kurang, teknologinya kurang. Jadi ini perkara-perkara ini yang kita perlu selesaikan. Yang saya kata tadi, ianya merupakan satu proses yang perlu dibuat secara lestari. Jangan kita sikit berhenti, tak boleh. Kita menghadapi masalah, kita undur. Tak boleh. Tidak teruskan. Tak boleh terus. Jadi kita pasti ada kelemahan. Tapi kelemahan itu yang kita akan jadi panduan. Datuk, bagaimana kita nak melihat selepas ini kalau daripada 800,000 golongan peladang itu, saya difahamkan jumlah mereka yang berumur 40 tahun ke bawah angkanya agak sedikit, golongan mudanya agak sedikit di situ. Mungkin ini adalah satu perkara yang kita perlu juga tegaskan bahawa golongan muda perlu lebih ramai dalam sektor pertanian dan juga peternakan ini, kerana mungkin dari situ perubahan daripada segi teknologi, perubahan daripada segi ilmu-ilmu baru dapat diterjemahkan dengan lebih baik, dan mungkin mereka menampak potensi itu dengan lebih besar. Akan tetapi daripada persepsi dan sebagainya, itu mungkin masih lagi di peringkat permulaan. Tapi tak mengapa, kita mungkin akan bincangkan daripada aspek itu, bagaimana menarik golongan muda dalam sektor pertanian. Kerana selepas ini saya ingin juga nak bersama dengan salah seorang golongan muda yang masuk dalam sektor pertanian dan mampu bercerita dengan panjang lebar dan juga berhujah dengan baik mengenai perkara ini dan melihat potensi itu. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita bersama dengan beliau selepas ini. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas berhenti rehat ini. Okey, kita bertemu lagi dalam analisis awal ni, dan kalau kita bercerita mengenai sektor pertanian, dahulunya mungkin kita mengatakan bahawa golongan muda tidak berminat dengan sektor pertanian, dan mungkin daripada segi peratusannya itu pun masih lagi kecil. Kita tidak dapat nafikan bahawa ini antara persepsi bahawa golongan muda tidak menyukai industri pertanian. Tapi 2 tahun lepas saya berkesempatan ke Temeloh untuk melakukan production untuk PRU Issue dan juga Suara Kami, dan pada itu kami bertemu dengan seorang golongan muda ini, iaitu Muhammad Arif Abu Bakar, merupakan usahawan ternakan dan juga tenusu. Malam ini bersama kita melalui talian. Assalamualaikum Arif. Assalamualaikum warahmatullahi. Arif, macam mana lembu hari ini? Dah berapa banyak bilangannya berbanding dahulu? Alhamdulillah naik. Bolehlah. Okey. Banyaklah. Okey Arif, sebelum kita mulakan perbincangan, mungkin kita dapat tengok dulu visual ataupun temu bual Kamarul Harun dan juga kami dalam PRU Issue, yang kalau kita boleh tengok dalam VT ini, kalau dah ada. Okey, kita tengok dulu. Macam sekarang ni saya buat pemandian sendiri lembu tenusu saya. Kan, melalui pemandian bahadas, tangan saya sendiri buat. InsyaAllah bulan 6 ni keluar anak pertama. Pemandian bahadas saya. Jadi saya nak kalau boleh benih yang saya akan dapat pada masa akan datang tu lebih berkualiti, untuk bukan untuk apa, untuk saya naikkan genetik negara ni juga. Bukan saya nak buat untuk negara luar, tak. Harga susu RM3 1 liter cukup.
bila harga susu macam tu, ada tak orang yang sanggup melabur, invest untuk buat lembu susu dan jaga lembu susu untuk dapat susu yang banyak. Grade kena jaga. Jabatan itu, jabatan veteriner kena main peranan. Grade kena jaga. Okey, grade down buang susu. Kena buat macam tu. Jadi kalau harga susu RM3, solve problem. Okey Arif, itu cerita 2 tahun lepas, begitu semangat lagi. Tapi saya menyukainya kerana persepsi bahawa golongan muda tidak berminat dengan pertanian itu mungkin sebanyak dinafikan oleh Arif sendiri. Dan time tu kita interview Arif, Arif kata baru nak menantikan kelahiran lembu yang mungkin lembu pertama selepas permainan berhadas dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nampak hasil tu Arif hari ini? Adakah bagaimana kita nak mengubah persepsi bahawa orang muda perlu lihat buat lembu ataupun pertanian ni dapat untung yang lebih banyak, Arif? Sebenarnya macam mana? Dia macam ni sebenarnya. Dia benda ni dua benda. Modal dan minat. Kalau ada modal, tak ada minat, tak guna juga. Dan kalau ada minat, tak ada modal pun tak guna juga. Jadi saya ni kira bersyukur lah. Saya ada ayah saya, ada abang ipar saya, ada family saya yang hebat, yang boleh tolong saya dalam bidang ni. Jadi sebenarnya banyak orang muda yang sangkut dalam bidang ni sebab dua benda lah. Minat dan juga modal. Minat dengan modal. Biasa orang muda kan. Dia modal pun kurang lagi, hidup pun tak berapa nak sustain lagi. Tak berapa nak betul lagi hidup. Jadi itulah masalah. Kalau ada ni pun dia orang kadang-kadang tak minat. Mana ada orang nak kerja kotor, baru tarik lembu. Ada, bukan tak ada, ada. Tapi yang nampak benda ni boleh buat duit. Lagi satu, kalau nak main benda ni sebenarnya modal kasar. Sekali beli harga lembu dah naik sekarang. Harga lembu untuk baka, even untuk daging pun naik. Jadi benda tu tidak naik. Percaya atau tidak, dekat tempat saya sekarang ni kerbau dah nak ambil pupus lah kot. Arif, kalau kita lihat juga golongan muda ni kalau masuk industri pertanian mungkin berbeza sikit. Arif dalam temu bual 2 tahun lepas juga dia mengatakan bahawa untuk memastikan kita dapat modal, untuk memastikan dan meyakinkan orang untuk melabur dengan bisnes kita dalam bidang pertanian ni, kita perlu juga ada ilmu, kita juga perlu ada latihan dan juga dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkini. Jadi bagaimana kita nak lihat lebih ramai lagi orang yang berfikiran seperti Arif yang mungkin masuk dalam industri pertanian ini, Arif, nanti? Dia benda ni sekarang ni tak ada masalah dah. Kuliah pertanian pun dah besar sekarang ni. Jadinya dia orang memang nak keluarkan graduan-graduan dalam bidang pertanian ni. Cuma benda ni tak meluas lagi lah. Kadang-kadang yelah pertanian kurang orang nak masuk. Masalah tanah, banyak faktor sebenarnya yang buatkan orang muda dia pilih lebih baik ambil segi kemahiran bahagian benda lain daripada ambil bidang pertanian. Tapi apa yang membuatkan Arif masih lagi dalam bidang pertanian, masih lagi yakin untuk terus gigih sebagai usahawan tani? Apa yang menyebabkan Arif memilih perkara ini, bidang ini satu perkara, dan juga bagaimana mencambahkan lagi dan mengekalkan minat itu dan masih lagi dalam bidang ini? Macam saya cakap tadi lah, saya ada satu keluarga yang hebat. Saya ada ayah saya ada ipar saya ada family, ada akak saya. Kalau saya tak ada diorang ni pun, saya rasa saya tak ada kat tempat saya hari ni kot. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan lain lah yang tak menyertai ataupun tak masuk dalam industri pertanian ni, bagaimana cerita mereka pula? Diorang ada hidup diorang sendiri. Ada cara diorang untuk sustain hidup diorang. Tapi setiap orang tu kan berbeza cara dia nak cari duit apa semua kan. Tapi macam saya nampak benda ni boleh buat duit. Itu je. Saya berjalan, saya tengok tempat orang apa semua, benda ni boleh buat duit. Cuma itulah modal, minat, benda-benda macam tu. Arif, mungkin Arif boleh kongsikan juga nasihat ataupun cerita bersama kawan-kawan yang mungkin sebaya dengan Arif yang berumur 23 tahun, 21 tahun, mungkin lepas SPM, yang merasakan bahawa sebenarnya industri pertanian ni boleh buat duit. Tapi bagaimana untuk memastikan kita ada minat yang tinggi itu, dan juga bagaimana cerita Arif ni mungkin boleh beri inspirasi mereka untuk masuk dalam industri pertanian ni. Apa yang Arif nak promote kat diorang untuk masuk dalam industri pertanian ni? Apa yang saya nak promote? Saya ingat saya nak promote ni lah. Saya nak promote kita ubah persepsi lah. Kita ubah persepsi yang benda pertanian ni sebenarnya kita bagi orang makan sebenarnya. Kita bagi orang makan. Jadinya saya 2-3 hari lepas, semalam saya ada satu meeting dengan Dash Lady.
kan. Jadinya saya nak tergelak dengan pengeluaran susu semasa kan. Nak pula negeri Pahang. Negeri Pahang tu 4% je susu. Saya tengok pun aduh kan, buat malu. Tapi tak apalah. Itu kita akan insyaAllah tingkatkan pada masa ke semasa. Cuma saya nak pesan kat kawan-kawan saya yang kat luar sana tu, pertanian adalah perniagaan. Jadinya kalau benda ni kita buat betul-betul ada cara, ada teknik yang betul, dia boleh buat duit, can make money. Itu je. Latihan, modal dan sebagainya itu kita boleh minta dan juga ada cara dan juga kita boleh dapatkan yang Arif kan? Ya, betul. Okey, terima kasih Arif berdiskusi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Mungkin lepas ni kita boleh ketemu lebih dan kongsi cerita dengan Arif lagi. Bagaimana kita nampak itu? Bagaimana kita nampak bahawa ini golongan pada umur 21 tahun dan 23 tahun. Betul, dia dikelilingi oleh keluarga yang mungkin havoc katanya tadi. Tapi jika dalam pertemuan kami juga dia ada menyebut bahawa perlu ada suntikan modal yang mencukupi. Kerana perancangan ini bukanlah perancangan untuk tenusu dan juga lembu saja, tapi dia bercerita mengenai genetik. Bagaimana aplikasi teknologi moden perlu diaplikasikan dalam pertanian kita. Dan bagaimana ini dapat disokong dengan bantuan inisiatif yang sudah sedia ada, dan bagaimana industri yang ingin masuk ataupun pemain-pemain luar yang lebih komersial ini dapat membantu dan juga mengangkat golongan-golongan seperti ini. Itu mungkin dapat kita jawab selepas ni. Kita berhenti rehat seketika dahulu, Datuk. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis Awani. Kita masih lagi bercerita mengenai dinamik baru dalam industri dalam pertanian negara, dan kita tadi bercerita mengenai orang muda tak menganggap bahawa pertanian ni cool ataupun sesuatu yang tidak glamour katanya. Tapi Ian mungkin ada persepsi yang lain kalau dibincangkan di media sosial. Mungkin Ian boleh kongsikan sikit cerita dengan kita? Ya, saya nak berkisah tentang orang kata tak cool dan sebagainya. Kalau kita lihat bintang Hollywood dan juga atlet dia ada yang suka berkebun. Dan kalau kita nak cerita, kalau kita cerita penyanyi vokalis Oasis, Liam Gallagher, antaranya hobinya berkebun ataupun dia suka tanam pokok. Jadi itu boleh diaplikasikan untuk tanam sayuran atau buat kebun bandar dan sebagainya. Dan lagi satu, kalau saya nak cerita mengenai kalau cool tak coolnya, skateboarder profesional dan pemenang 7 emas AS Games Bob Burnquist antara yang suka berkebun. Dia terlibat dalam pertanian organik di kawasan rumahnya. Kalau dapat lihat di gambar ni, di tepi mega ramnya kita dapat lihat ada tanaman organik dan kebun organiknya. Dan bukan sekadar menanam, dia bekerjasama dengan syarikat makanan untuk menanam beberapa jenis tanaman organik, termasuk beberapa jenis lada, tomato dan avocado sebagainya. Ini untuk makanan kata barat dan sebagainya lah. Dan selain itu juga dia buat research, kajian dan sebagainya. Dan ia merupakan pusat kajian mengenai tanaman organik dan mengajar orang ramai untuk membuat kebun organik sendiri, menerusi video dan sebagainya. Jadi dia bukan sahaja menanam, tapi dia juga mengajar orang macam mana untuk buat kebun organik. Dan ini kalau orang yang ingin berkebun di rumah, ada tipsnya di kebunbandar.com. Anda boleh dapati tips dan sebagainya di sana. Jadi kalau Zul kita lihat tadi, orang kata organik tu adalah satu benda yang trend sekarang. Saya ada sepupu saya juga menanam organik, dibuka ladang di Langkawi dan menjadi dia pengedar sayur-sayur ini di Malaysia dan juga di luar negara ya Zul. Jadi ia satu industri yang bagus, pertanian organik ini. Dan ramai yang tanya, kaya tak? Boleh tahan. Boleh tahan kan? Okey, terima kasih ya atas perkongsian itu. Ini yang kita nak lihat pada hari ini. Persepsi itu perlu berubah. Dan dalam aspek itu mungkin Datuk boleh ulas sikit. Golongan muda, tadi kita dengan cerita Arif dan sebagainya. Bagaimana Datuk dapat ulas? Kita tengok yang Temeloh tadi. Sebenarnya tadi satu perkara yang baik kalau kita nak analisis kan. Kita tengok kenapa dia berjaya. Sini saya nampak jati dirinya. Jati dirinya yang begitu percaya dengan sokongan keluarga, dan dia ada sumber. Ini perkara-perkara yang saya nampak yang kita boleh ambil sebagai asas. Dan satu lagi yang kita nampak di sini, saya nampak dalam sektor pertanian ni kita kena beralih. Kita jangan pentingkan dari segi bilangan. Jangan kuantiti. Tapi kita nak kualiti. Bermakna kita nak mereka ataupun usahawan yang terlibat dalam perindustrian ini, walaupun tak ramai, tapi mereka yang berkualiti. Mereka mengusahakan pertanian yang mencapai ekonomi skala, bukan lagi secara tradisional yang kecil-kecil.
Itu pun kita tak boleh nak ketepikan, kita akan manage juga, tapi fokus kita kepada kualiti penyertaan mereka yang berkualiti. Itu yang memerlukan kepada mereka-mereka yang berilmu, muda, kan, mempunyai jati diri. Bagaimana kita nak ramaikan lagi golongan-golongan yang seperti ini? Tadi macam ada kata kolej pertanian semua tak jadi masalah. Kita ada dana, kita ada latihan, kita ada insentif yang berpanjangan. Tapi untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan sebagainya, bagaimana golongan ini boleh diramaikan lagi? Dan ini potensi yang kita nak bercerita mengenai pertanian menuju ke harapan. Inilah antara kemahiran-kemahiran yang perlu dilengkapkan diri masing-masing. Bagaimana, Datuk? Sekarang ni kita di peringkat kerajaan sendiri ataupun lebih khusus kepada Pertubuhan Peladang, kan, kita dah mulakan program-program yang berterusan yang boleh menarik mereka. Kita akan sekarang ni mungkin kita tidak menarik secara langsung, tetapi kita menarik melalui aktiviti-aktiviti supaya mereka masuk dulu dalam sektor ini, melihat dulu macam mana, kan. Sebab kita kata melihat itu lebih meyakinkan. Jadi kita ada idola kita macam sekarang ni, macam saudara kita di Temeloh tadi, kan, itu kita boleh jadi satu contoh kepada kawan-kawan kita yang lain. Dan ada juga yang sudah graduate, berkelulusan di peringkat ijazah dan sebagainya, yang memasuki industri pertanian dan mereka berjaya. Dan persepsi itu sikit sebanyak perlu diubah, walaupun mengambil masa, tapi ianya kalau menampakkan hasil, menampakkan contoh kejayaan yang baik, ia tidak mustahil untuk dijadikan satu ikutan oleh generasi. Dia fokus. Saya nampak di sini juga kita perlu fokus. Jadi jangan kita kata okey macam tadi, dia fokus. Dia fokus kepada industri dalam peternakan lembu, dan dia pergi kepada permanian beradas, dia pergi kepada penambahbaikan baka yang sebagainya, kan. Dia fokus. Jadi kita juga nak begitu. Tadi kita ada bercakap pasal rantaian nilai, kan. Jadi kita dalam industri pertanian tu kita ada daripada pengeluaran benih contohnya sampailah kepada pemasaran kepada pengguna. Tapi berapa banyak rantaian nilai. Jadi kita mesti ada usahawan-usahawan yang berkecimpung di setiap rantaian nilai itu. Mungkin mereka minat dalam pembiak baik baka, mereka minat dalam pengeluaran baja organik contohnya. Ini yang kita perlu didik dan bimbing mereka. Okey. Datuk, kita tak banyak masa, dan itu saja yang masa kita ada untuk kali ini. Mungkin kami boleh jemput Datuk lagi untuk bersama kami dalam program-program Astro Awani yang akan datang. Kita banyak lagi nak cerita sebenarnya. Ini sikit je kita cerita. Kita bersedia. Terima kasih banyak Datuk kerana bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Anda juga boleh kongsikan pandangan anda, boleh kongsikan cerita anda sendiri mengenai bidang pertanian ini. Teruskan bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani, ataupun boleh terus bersama kami di astroawani.com. Sekian saja analisis Awani untuk minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih.